Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda kerana setia bersiaran bersama Bernama TV pada malam ini. Sekali lagi bersama saya Syuhaimi Muhammad untuk Ruang Bicara, dan Alhamdulillah diam tak diam sebenarnya kita dah pun berada pada malam kedua, hari kedua Ramadan. Jadi selepas maghrib tadi maka kita beralihlah ke malam kedua Ramadan itu sendiri. Jadi satu boleh dikatakan pengalaman yang berbeza, ya, bila mana hari ini kita dapat lihatlah di kalangan kita sendiri dapat diberi kesempatan untuk ke bazar-bazar Ramadan, malah tarawih juga untuk malam kedua ni dah boleh secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Jadi itu yang memberi kesan sebenarnya, lahirlah rasa syukur berbanding dengan Ramadan 1441 Hijriah, di mana keadaan itu tidak berlaku. Ya, jadi pada malam ini, di kesempatan ini kita cuba melihat, ya, bagaimana agaknya pandemik COVID-19 1441 Hijri itu mengubah dari segi lanskap dalam bidang kemajuan Islam itu sendiri. Bagaimana agaknya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau ringkasan JAKIM sendiri memainkan peranannya. Adakah ia menambah lagi fungsi JAKIM itu sendiri dalam bidang kemajuan umat Islam di negara kita, dan bagaimana agaknya untuk Ramadan kali ini, apakah program-program yang direncanakan dan apakah kesiapsiagaan JAKIM jika kerana apa yang disebut semalam, kita menjangkakan dalam tempoh terdekat ini kemungkinan berlakunya gelombang keempat pandemik COVID-19. Jadi hadir pada malam ini saya cukup besar hati kerana saya berharap sangat sebenarnya pada malam ini beliau tidak mengajukan soalan kepada saya, kerana kelibatnya dalam forum perdana kerap kali, ya, dapat kita lihat. Jadi tak lain tak bukan dia Ustaz Zakaria Osman, Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mudah sebenarnya berinteraksi, mudah menjemput JAKIM untuk bersama-sama di Ruang Bicara. Katanya ini kali pertama ke Bernama? Ya, kali pertama saya ke Bernama. Terima kasihlah pihak Bernama, saudara Suhaimi, kerana bagi ruang dan peluang kepada JAKIM untuk bersama-sama dengan Bernama. Saya merasa teruja untuk bersama dengan Suhaimi juga sebenarnya. Ya, terima kasih juga Ustaz kerana menerimalah lamaran kami untuk kita melihat, ya, dari segi soal peranan fungsi JAKIM itu sendiri, dan pastinya JAKIM sendiri mempunyai pengalaman dalam tempoh setahun, ya, selepas COVID melanda negara kita. Bagaimana agaknya pengajaran yang lalu dibawa untuk bersiap sedia jika berlaku dalam tempoh terdekat ini, kerana dikatakan gelombang keempat mungkin berlaku. Jadi kita imbau sikitlah bila mana tahun lepas tu sendiri, bagaimana agaknya impak pandemik COVID-19 itu benar-benar menguji JAKIM dari segi menguruskan pembangunan ummah, dari segi kemajuan Islam di negara kita sendiri, Ustaz. Tahun sudah sahaja muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang ditubuhkan oleh MKI, Majlis Kebangsaan Ehwal Agama Islam ni, bawah Majlis Raja-Raja, diurustiakan oleh JAKIM. Ahlinya terdiri daripada mufti-mufti seluruh negara kita, dan termasuk juga beberapa ahli-ahli pakar dalam bidang-bidang tertentu yang dilantik tu kita panggil muzakarah MKI ni. 11 kali bersidang, luar kebiasaan. Biasanya muzakarah ni dalam setahun tu mungkin 3 atau 4 kali sajalah, apabila ada sesuatu isu yang nak memutuskan suatu pandangan hukum tentang isu-isu yang di peringkat nasional yang perlu kepada pandangan muzakarah untuk membuat keputusan, maka kita bersidang. Tapi tahun 2020 tu mencipta sejarah apabila sebanyak 11 kali bersidang, walaupun kita dalam suasana PKP ketika itu, kita bersidang secara dalam talian. Dan saya sebut ni kenapa saya sebut, kerana nak menunjukkan betapa perlunya masyarakat ketika mana kita berhadapan dengan pandemik ini kepada satu keputusan tentang hukum berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan ibadah di masjid, di surau, nak berpuasa, nak tarawih, nak raya, nak korban, nak nikah kahwin dan sebagainya. Jadi masyarakat mula panik ketika itu. Pengurusan jenazah pandemik COVID itu sendiri kan, bagaimana kaedah nak mengurus, sedangkan pihak Kementerian Kesihatan kata tak boleh nak bersentuhan dan sebagainya. So dia memerlukan kepada satu pandangan hukum. Jadi ini merupakan satu perkara yang baharu dalam dunia fiqh
hukum Islam, ya. Jadi kita para ulama, para mufti terpaksa mengkaji, membuat kajian tentang bagaimana pandangan-pandangan ulama terdahulu, ya. Memang sebab kita ketahui bahawa pandemik ini adalah merupakan satu perkara yang baru dalam dunia, tidak pernah berlaku sebelum ini. Jadi kita perlu kepada satu ijtihad bagaimana nak menghadapi suatu musibah ataupun pandemik ini dalam keadaan masyarakat juga perlu dipandu dalam sebagai hamba, sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi saya sebagai salah seorang yang mewakili wakil tetap JAKIM dalam kumpulan kerja Perintah Kawalan Pergerakan yang pada ketika itu setiap hari bermesyuarat, secara fizikal di Majlis Keselamatan Negara itu setiap hari bermesyuarat. Dan saya ingat bulan Ramadan ini kita bermesyuarat juga pagi, petang, kan. Jadi itu satu pengalaman, kalau boleh ditulis dan dibukukan, itu sangat berharga. Saya nantikan kalau Ustaz sendiri dapat membukukan, ya, rentetan pengalaman, susun galur, perbincangan. Jadi kita melihat bahawa dalam muzakarah ini pasti terdapat pelbagai perbezaan pendapat, dan rakyat sendiri pada ketika itu tak tahu hala tuju. Bila mana dikatakan masjid ditutup, surau juga ditutup, hanya dibenarkan azan dilaungkan, solat fardu juga tidak dibenarkan. Kita seolah-olah rasa hilang satu panduan itu sendiri. Agak lewat juga sebenarnya JAKIM membuat keputusan. Jadi adakah sememangnya hanya menantikan muzakarah membuat keputusan, ataupun ada sebab-sebab lain kelewatan itu, Ustaz? Isu seperti yang kita ketahui, urusan hal ehwal agama Islam ini terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri yang di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga raja-raja negeri. Jadi kita sangat tertib dalam pengurusan berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Proses dan prosedurnya begitulah uniknya negara kita apabila Perlembagaan Persekutuan menetapkan hal ehwal agama Islam ini di bawah kuasa Tuanku Raja dan Sultan di negeri-negeri. Jadi dengan sebab itu kita perlu mengadakan rundingan, perbincangan dengan wakil-wakil negeri, yakni mufti-mufti negeri, dan kita timbul satu isu. Dan oleh kerana benda ini satu benda yang baru, terdapat pandangan juga yang pelbagai di kalangan ashabus samahah, mufti-mufti juga ada pandangan perbezaan yang perlu kita raikan. Di samping itu kita juga dalam masa yang sama kita perlu meraikan pandangan perubatan, pandangan kesihatan, soal kemaslahatan, ya, bagaimana kita nak membuat pertimbangan maqasid syariahnya dan fiqh aulawiyatnya. Kita nak menentukan dalam soal kita nak sebagai seorang hamba nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib seperti solat dan sebagainya, dan dalam masa yang sama kita juga nak menjaga maslahah yang lain, iaitu nyawa kita, kesihatan kita. Jadi kita terpaksa membuat pertimbangan yang sebaik mungkin, walaupun kita terpaksa juga berhadapan dengan kecaman, cemuhan masyarakat umat Islam di luar sana tentang keputusan-keputusan yang kita buat, yang tambah-tambah lagi pula ada pula pandangan di kalangan asatizah yang bukan berada dalam organisasi seperti JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri Mufti, mereka mengeluarkan pula, dan ini menimbulkan suatu cabaran khususnya kepada kita pihak kerajaan. Dan juga bagaimana kita nak meyakinkan masyarakat kita tentang norma baru dalam aktiviti di masjid dan di surau tu. Okey, jadi dalam tempoh setahun ini dari segi fungsi dan juga peranan JAKIM, adakah bertambah tugas itu ataupun sedikit rasa lega, okey kita ada pandemik jadi JAKIM dapat berehat sekejap selepas beberapa perkara diputuskan, tiada solat di masjid, tiada solat di surau. Jadi bagaimana dari segi fungsi JAKIM ketika pandemik? Kita lebih tumpuan kita lebih kepada nak mendidik dan memberi kefahaman kepada masyarakat. Ialah suatu PKP yang pertama dulu, mungkin kita diarahkan work from home, bekerja BDR, bekerja dari rumah, dan kemungkinan orang yang tidak berada dalam situasi itu, mereka untunglah kaki tangan kerajaan kan. Pandemik, boleh duduk di rumah, gaji tetap masuk, tetap berjalan dan sebagainya. Mesyuarat di MKN. Saya
hadir ke pejabat setiap hari pagi, kerana di pejabat kita ada mesyuarat bersama dengan YB Menteri. Kemudian kadang saya hadir mesyuarat di MKN dan kena melaporkan pula, dan SOP perlu disediakan mengikut format yang disediakan. Dan selain pada itu banyak jawatan kuasa kecil yang ditubuhkan. Dia ada beberapa kluster-kluster yang lain, kluster pendidikan, sebab fungsi JAKIM ni dia selain daripada bidang masjid dan surau, kita juga ada pendidikan kafah, sekolah agama rakyat, tahfiz, juga memerlukan kepada suatu ketetapan panduan SOP untuk mereka bagaimana ketika itu. Begitu juga dalam soal kekeluargaan, yang nak mendirikan rumah tangga, nak kena kursus kahwin macam mana, nak hadir majlis akad nikah macam mana. Semua itu kita mendapat seperti desakan pada rakyat yang mahukan agensi agama ini membuat sesuatu supaya dalam tempoh tu mereka dapat meneruskan aktiviti mereka dengan SOP yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Saya rasa tugas itu nak bertambah pun tidak juga, sebab ada aktiviti-aktiviti tertentu yang kita terpaksa tangguhkan. Macam contoh bulan puasa tahun sudah, kerajaan sudah untuk masjid dan surau di beberapa tempat ni kita peruntukkan untuk majlis berbuka puasa dan sebagainya. Peruntukan tu sudah ada, tapi tiba-tiba aktiviti itu tidak ada. So wang itu ke mana? Wang itu kita gunakan untuk kita kembalikan kepada pihak kerajaan, pihak MOF, untuk kita beri bantuan kepada kumpulan terjejas akibat COVID 2019. Itulah sedikit sebanyak bagaimana pengalaman, bagaimana kita nak merubah rutin harian kita bekerja tu. Dan kita juga terpaksa berhadapan dengan norma baru tu sendiri. Baik, kita faham sebenarnya fungsi sedikit sebanyak Ustaz dah memberikan penjelasan tentang penyelarasan pentadbiran Islam, tentang penyelarasan dan juga pembangunan pendidikan Islam. Dan sebelum pandemik itu juga isu undang-undang syarak juga merupakan satu isu yang cukup hangat dikatakan. Jadi dalam tempoh COVID itu, adakah isu tentang penggubalan dan juga penyeragaman undang-undang syarak tertangguh? Sebab banyak isu-isu berkaitan undang-undang syarak. Betul. Sebelum daripada ini pindaan Akta 355 yang menjadi suatu tugas yang perlu diselesaikan, yang perlu diselesaikan di bawah tanggungjawab JAKIM. Tapi isu untuk menaik tarafkan undang-undang syariah, mahkamah syariah yang sebelum daripada ini tahun 2019, kita tiba-tiba 2020 kita menghadapi pandemik. Jadi tugas untuk kita buat review, kita buat pindaan terhadap draft undang-undang tersebut terpaksa ditangguhkan. Memang tahun itu memang kita tangguhkan, dan tahun ini kita bermula balik. Itu pun beberapa bulan kebelakangan ini apabila pihak MKN membenarkan secara fizikal. Sebab ni tugas untuk draft undang-undang ni dia tak boleh buat secara dalam talian, sebab dia memerlukan face to face, nak mendengar pandangan, baru dia tidak tidak terlepas pandang kan, baru dia betul-betul hadam kita nak membuat pindaan secara keseluruhan itu. Jadi sekarang ni dapat kita teruskan balik, dan YB Menteri Yang Berhormat Datuk Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga memberi penekanan kepada satu jawatan kuasa, sebenarnya jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak, undang-undang sivil, yang dipengusiakan oleh Yang Bahagia Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman, mantan ketua JKSM, ketua pengarah JKSM ataupun ketua hakim syar'i dulu. Dia dah bersara dan dia memberi tumpuan ini. Jadi itu juga antara tumpuan kita yang tertangguh 2020. Tahun 2021 ni kita cuba sambung kembali, dan mungkin akan dapat dibereskan secepat mungkin, insya-Allah, kalau parlimen dapat. Okey. Baik, itu sebentar selalulah soalan-soalan orang kata sisipan yang saya selitkan juga, kerana fokus kita adalah untuk meraihkan Ramadan 1442 Hijri ini. Jadi dalam tempoh kita akui bahawa hal ehwal agama diletakkan kepada kerajaan negeri itu sendiri. Tapi dalam keadaan sekarang dengan ada negeri yang PKPP, ada negeri yang PKPB, jadi dari segi soal pentadbiran penyelarasan
penyelarasan agama Islam itu sendiri. Adakah ia sedikit sebanyak memeningkan JAKIM untuk menguruskan perkara ini, ya, walaupun ia terletak kepada kerajaan negeri? Kita sebut dia sebagai unik. Kita taklah sebut sebagai dia memeningkan, menyukarkan, sebab kepelbagaian ini kadang-kadang mendatangkan rahmat juga, kan, sebab walaupun uniknya pengurusan dan pentadbiran hal ehwal agama Islam kita ni di negeri-negeri, kita ada 14 buah negeri, dan setiap negeri dia ada undang-undang ataupun kaedah pentadbiran hal ehwal Islam dia sendiri. Tetapi kita di peringkat persekutuan, kita ada forum-forum tertentu untuk menyelaraskan, seperti yang saya sebut tadi. Kalau di peringkat tertinggi sekali, kita ada Majlis Raja-Raja Melayu, yang mereka ini akan bersidang dan menyelaraslah di antara pentadbiran, termasuk pentadbiran hal ehwal agama Islam di negeri-negeri. Nah, forum Majlis Raja-Raja ini, kita pihak JAKIM selaku sekretariat ataupun urustia MKI ini, kita akan melaporkanlah tentang isu-isu dan untuk mendapat makluman dan perhatian daripada duli-duli tuanku. Dan di bawah kepada Majlis Raja-Raja itu, kita ada satu lagi forum yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sejak Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Muhyiddin ini belum sempat nak mempengurusikan lagi. Forum ini dinamakan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, yang mana pengusinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahlinya terdiri daripada menteri-menteri besar dan juga wakil-wakil yang dilantik dipilih oleh Sultan dan Raja Negeri lah. Di sinilah kita badan tertinggi yang memutuskan dasar mengenai sesuatu pentadbiran hal ehwal agama Islam negeri. Kita belum sempat bersidang, mungkin hari raya keempat saya ingat akan datang ni, jadualnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersidang. Selain pada itu, kita ada muzakarah fatwa, dulu disebut muzakarah fatwa, yang ahli-ahlinya adalah mufti-mufti, tapi nama fatwa itu kita ubah kepada muzakarah MKI. Dan kita ada forum yang lain yang melibatkan esko-esko agama setiap negeri. Dan jadi semua forum-forum ini bertujuan untuk kita merapatkan jurang dari segi perbezaan. Sekiranya ada SOP, sekiranya ada garis panduan, pengurusan-pengurusan tertentu, maka di ruang forum inilah yang kita cuba rapatkan jurang perbezaan ataupun kepelbagaian itu. Tapi yang saya nak tegaskan di sini ialah kepelbagaian itu, walaupun kita nampak macam seperti berbeza, tapi sebenarnya dia membawa rahmat. Contoh mudah saya sebut ni, kalau di Selangor tak boleh solat berjemaah ketika solat Jumaat tak dibenarkan, tapi di wilayah persekutuan dibenarkan. Jadi ada juga yang duduk di sempadan-sempadan wilayah tu, dia tumpang juga sembahyang Jumaat, sembahyang fardu di wilayah. Jadi inilah yang saya maksudkan sebagai kepelbagaian yang membawa rahmat itu. Jadi kalau semua satu je, mungkin semua tak dapatlah. Kan, dalam bulan Ramadan ini ada yang negeri yang benarkan kita buat iftar, berbuka puasa. Ada yang benarkan dengan jumlah yang sangat terhad. Ada yang tak benarkan langsung, kecuali kepada AJK ataupun beberapa orang petugas saja. Jadi kepelbagaian ini kadang-kadang kita terima ni sebagai satu keunikan masyarakat di negara kita. Jadi untuk Ramadan kali ini, apa pembaharuan yang dibawakan oleh JAKIM sendiri? Adakah JAKIM memang dah bersiap sedia dengan satu panduan SOP jika kalau gelombang keempat yang dikatakan itu berlaku? Okey, kita dah bersedia kepada umat Islam. Apa yang dapat kita pelajar daripada PKP yang pertama dahulu, PKP yang pertama dulu kita agak struggle kita sebab banyak benda-benda yang baru. Kemudian kita masuk PKP yang baru-baru ini, PKP yang kedua kan, yang kedua. Jadi kita sudah mempelajari pengalaman yang sebelum ini. So kita pun dah ada garis panduan ataupun SOP berkenaan dengan pengurusan hal ehwal Islam khususnya. Jadi kita sesuaikan sahaja dengan SOP PKP yang pertama dulu, kita sesuaikan sahaja. Sebagai contoh ni, kita nak sambut Aidilfitri. Nak sambut Aidilfitri, kita dah draft
draft ataupun kita dah rangka SOP untuk umat Islam menyambut Aidilfitri. Tapi kita tak struggle macam yang pertama, sebab yang pertama dulu kita dah ada. Cuma kita sesuaikan dengan keadaan terkini. Kita dengar taklimat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kata okey, sekarang kes dia begini, keadaan dia begini. Jadi kita kemungkinan dia keadaan pandemik ini sekian. So kita dah boleh agak dah apa yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan itu, jadi kita dah boleh agak bagaimana sejauh mana seriusnya kes itu, dan kita sesuaikan. Okey, kalau kes ni serius begini, kita akan buat jumlah had yang dapat datang ke masjid ni begini. Di wilayah persekutuan, saya sebut wilayah lah sebab kita di kerajaan pusat ni kita mengambil wilayah sebagai contoh. Di wilayah persekutuan, kalau SOP yang pertama, PKP pertama, kita jarakkan 1 meter antara satu jemaah dengan satu jemaah. Tapi PKP yang kedua ni, ke bawah dulu Yang Maha Mulia Tuanku Agong, dia nak 1.5 meter. Dia nak lebih jarak, sebab timbul kebimbangan, takut kes ini yang semakin meningkat, yang semakin berjangkit pada ketika itu kan, pada kes yang sampai ke tahap 5,000 pada ketika itu. Dia tuanku dia titahkan begitu. Jadi sebab tu saya katakan bahawa hal ehwal berkaitan dengan pengurusan agama ini, dia sangat dekat dengan hati tuanku di setiap negeri. Jadi tuanku kalau di setiap negeri itu, dia akan memantau secara dekat suatu keputusan yang kita sure, yang kita cadangkan, SOP yang kita buat itu, bila sampai ke tuanku, tuanku akan memberi pandangan dia tersendiri, dan pandangan tuanku itu dia lebih mementingkan maslahah untuk rakyat yang dikasihi. Itu. Baik, kita melihat bahawa cabaran utama pihak JAKIM sekarang ni dalam hal ehwal penyerasan pentadbiran agama Islam itu sendiri adalah tentang pandemik COVID, dan kita juga melihat sebenarnya isu-isu yang melatari sepanjang Ramadan juga banyak. Jadi kita akan bincangkan kepada itu, Ustaz, dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ni di Ruang Bicara. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama saya Syuhaimi untuk Ruang Bicara pada malam ini, dan masih lagi bersama saya Ustaz Zakaria Osman, Ketua Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jadi saya sempat sebenarnya Ustaz menjengah laman Facebook milik JAKIM. Jadi syabas dan tahniah, satu lagi transformasi yang dibawakan ada live untuk solat tarawih dari Masjid Negara pada malam 2 Ramadan ini. Jadi syabas dan tahniah, itu antara transformasi lah yang kita lihat dibawakan oleh JAKIM. Jadi Ustaz, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyatakan selain daripada pandemik, JAKIM terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID ini, terpaksa tampilkan, hadirkan dengan pelbagai SOP. Jadi ada isu-isu yang melatari umat Islam sepanjang Ramadan, bukan saja Ramadan kali ini, tahun ini, tapi Ramadan-Ramadan yang lepas, berhubung dengan buffet Ramadan. Pernah satu ketika sebenarnya JAKIM menyatakan jangan guna istilah buffet Ramadan selagi tak ada status halalnya. Jadi untuk tahun ini bagaimana? Apa pendirian JAKIM mengenai buffet Ramadan yang mula dibuka kepada khalayak? Sebenarnya isu ni dia berkaitan dengan Perintah Perdagangan di bawah Akta Perdagangan 2011 yang di bawah peruntukan takrifan halal. Takrifan halal ni kita ada memperuntukkan tidak boleh menggunakan apa-apa perbahasaan yang boleh mendatangkan kekeliruan umat Islam terhadap suatu makanan ataupun barang gunaan itu. Ini maksudnya, cara mudah yang penonton nak faham ialah sesuatu produk yang kita jual, barangan ataupun barang makanan itu, kita tak boleh nak meletakkan yang menunjukkan masyarakat kata oh ini halal, ini boleh dimakan oleh orang Islam dan sebagainya. Sebagai contoh, letak logo Kaabah, letak logo kopiah, kan, nak menunjukkan bahawa ini yang sesuai ataupun boleh dimakan oleh orang Islam. Ataupun kalau dari segi bahasanya, kalau sebagai contoh dia sebut buffet Ramadan, kan, apa-apa istilah yang
berkaitan yang boleh menimbulkan keliruan. Dan Suhaimi tanya tadi, adakah larangan itu masih berkuat kuasa? Ya, larangan itu sentiasa berjalan selagi mana kita berpegang dengan perintah perdagangan 2011 ni, takrifan halal ini. Tujuannya ialah kita tidak mahu pihak-pihak berkenaan mengambil peluang dan kesempatan. Contohnya dalam suasana kita bulan Ramadan, apabila kerajaan membenarkan iftar ataupun buffet Ramadan dan sebagainya, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil peluang ini untuk menarik umat Islam sedangkan dia tidak ada pemegang, dia bukan pemegang sijil halal. Sebaliknya, kalau dia sebagai pemegang sijil halal, sama ada yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam negeri-negeri, maka dia boleh guna apa-apa perbahasaan halal. Kita benarkan dia nak letak buffet Ramadan ke, dia kenduri Ramadan ke, apa-apa yang menjurus ke arah itu dibenarkan selama mana dia ada sijil halal yang sah itu tadi. Kalau dia tidak ada sijil halal yang sah, memang dia menjadi suatu kesalahan lah. Ya, dan kita bercakap tentang isu halal ni memang terlalu luas skopnya, ya. Bukan saja tentang makanan, tapi dari segi perkara-perkara lain juga, malah dengan isu kartel halal juga pernah dibangkitkan, dan itu juga terletak di JAKIM mempunyai tanggungjawab juga. Tapi saya tak nak sentuh itu. Pasal kita yakin bahawa satu penyiasatan nanti akan memberikan satu keputusan kepada umum. Dan kita melihat tadi soal sensitivity, dan inilah antara bulan Ramadan kita, selain kita beribadat, tapi kita juga sebenarnya diuji kadang-kadang isu-isu sensitivity itu sendiri, ya. Ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab cuba menguji dari segi ketakwaan soal halal haram itu sendiri. Jadi bagaimana inilah platformnya, masanya untuk kita umat Islam sendiri bersabar dengan ujian-ujian yang berkaitan, yang menyentuh tentang sensitivity Islam itu sendiri, Ustaz. Ujian itu akan sentiasa berlaku selama mana kita membawa nama Islam, sebab ya itu sudah lumrah sejak daripada zaman Nabi-Nabi yang sebelum ini, termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apabila kita membawa atas nama agama Islam, agama Allah ini, dia akan sentiasa ada ujian, dia akan sentiasa ada dugaan, cubaan dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah timbulnya kefarduan ataupun tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar dalam Al-Quran itu, dengan harapan supaya kita sebagai hamba dilahirkan umat Islam, umat manusia yang dilahirkan atas muka bumi ini, tanggungjawab kita sebagai hamba, yakni kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama kita juga ditaklifkan sebagai khalifah. Khalifah artinya kita memandu, kita memimpin, kita memberi contoh teladan, kita membawa perkara-perkara kebaikan dengan amar makruf dan nahi mungkar. Dan selama mana kita membawa message ataupun image ini, maka dia akan ada halangan dan ada cabaran-cabaran tertentu. Suhaimi ada membangkitkan tadi tentang isu halal, pengurusan halal. Walaupun kita katalah ya halal ni suatu benda yang bagus, yang baik dan sebagainya, tapi ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan nak menangguk di air yang keruh umpamanya, ataupun shortcut untuk mencapai kesenangan dan kemewahan hidup, isu kartel daging umpamanya. Walaupun kita secara jujurnya, siapa yang mohon cukup syarat ni kita JAKIM, kita bagi saja sijil halal tu. Tapi yang menjadi kesalahan pihak-pihak ini ialah apabila mereka ciplak, istilah ciplak boleh guna, ciplak logo yang sah yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, kemudian dia repackaging, dia pembungkusan semula, dia bungkus semula, dia ciplak. Macam contoh, Suhaimi ada bisnes dan JAKIM bagi sijil halal, boleh guna logo halal JAKIM, tapi ada pihak yang ketiga pula ciplak syarikat ataupun logo halal yang dimiliki oleh Cik Suhaimi, dan dia bagi bungkus pula produk dia, kan. So ini yang menjadi isu kartel, kan. Dan persoalan itu kita pun dengar kenyataan media, sidang media yang dibuat oleh PDRM di Johor semalam, kan. Kita pun tak naklah sentuh pasal ini sekarang ni, isu ni sedang disiasat oleh PDRM, kan. Tapi saya tersentuh betul bila isu kartel daging ni, sebab saya berjayalah tadi mencuit sikit, kan. Saya sangat tersentuh sebab ketika itu
saya menjaga komunikasi korporat. Ketika itu apa sahaja feel good story yang JAKIM tampilkan, JAKIM tonjolkan dalam media sosial, dalam apa semua, semuanya dikecam. Semuanya dituduh JAKIM belot, JAKIM pengkhianat, JAKIM tidak telus, tidak integriti dan sebagainya. Sedangkan mereka sendiri pun tidak tahu tentang proses dan sebagainya, kan. Yang menjadi kekangan kepada kita oleh kerana ini isu perundangan, isu penguatkuasaan. Kita tidak boleh memberi kenyataan yang melebihi bidang kuasa kita. Ada pihak-pihak yang tertentu, sebagai contoh ni dalam kes ini Kastam, Makis, KPDN HEP umpamanya, kan, yang terlibat dengan semua proses-proses daging import ini bukan JAKIM saja. JAKIM hanya membantu DVS, Jabatan Veterina, yang memerlukan kepakaran syariah daripada JAKIM untuk menentukan daging yang dibawa masuk dan sebagainya, dan kita perakukan begitu, kan. Tapi apabila berlaku jenayah, kita sebutkan jenayah apabila kartel seperti ini, adalah merupakan satu cabaran. Sebab itu saya mintanya tadi, dalam pengurusan Hewan Islam ini apa cabarannya? Cabarannya sangat banyak. Kita nak buat benda yang baik, perkara yang halal ni satu benda yang baik, tapi ada pihak-pihak yang tidak takwa itu. Apabila tidak ada takwa dalam diri mereka itu, mereka nak keuntungan yang dengan cepat, dengan berlipat kali ganda, dengan cara yang mudah nak dapat keuntungan, maka mereka sanggup mengkhianati amanah dan kepercayaan. Mereka sanggup mengkhianati keimanan yang ada pada diri mereka, walaupun mereka ni ada di kalangan mereka adalah orang Islam. Dan begitu juga dalam isu-isu yang lain selain pada halal. Kita keluar pada halal, isu akidah umpamanya, isu ajaran-ajaran salah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita berhadapan dengan kumpulan ini yang hilang satu akan datang satu yang lain, hilang satu akan datang satu yang lain, dan ini saya kira merupakan suatu fitnah di akhir zaman. Di mana Nabi pun ada sebut akhir zaman ini dia akan lahir pelbagai kumpulan atas nama Islam, tapi yang sebenarnya hanya satu. M. Nasir pun ada buat lagu 73 pintu, 73 jalan, kan, yang hanya sampai satu jalan, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. So dalam kita nak melayari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, kadang-kadang dia ada serpihan-serpihan, puak-puak tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu yang atas sebab takwanya tidak ada. Kita bercakap tentang Ramadan, menjana nilai takwa itu. Apabila nilai takwa itu tidak ada, nilai iman itu tidak ada, maka akan lahirlah musuh-musuh Islam, musuh dalam selimut. Nampak seperti Islam, nampak seperti menyokong Islam, tetapi sebenarnya mereka ini adalah orang yang merosakkan imej dan maruah Islam itu sendiri. Okey, dan kita melihat masih dalam konteks Ramadan itu sendiri, dan inilah masanya umat Islam sebenarnya juga menghulurkan ukhuwah itu sendiri, dan inilah dilihat bahawa bulan mulia ini bulan untuk kita bersedekah, tapi kadang-kadang itu dah dari segi adat dan jadi adat, tapi dari segi ibadahnya itu dah berkurangan bila niat tu. Seolah kita bagi sedekah, kita perlukan promosi pula, saya bersedekah, aku bersedekah, perlukan publicity. Jadi perkara ini memang kita lihat berlaku di bulan Ramadan dan jarang-jarang di luar Ramadan. Jadi JAKIM sendiri pasti melihat ini satu trend dalam bulan Ramadan. Dari segi pendirian pandangan pihak JAKIM, kita sokonglah siapa yang nak derma, nak sedekah itu, ya kita alu-alukan, sebab memang pun bulan Ramadan ini bulan ibadah, pesta ibadah, dan kita secara automatiknya umat Islam apabila masuk bulan Ramadan ini, dia secara automatik tu dia akan berubah jadi baik, kan, dia akan berubah jadi baik ataupun lebih baik dan sebagainya, itu automatik. Itu merupakan satu keajaiban di bulan Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan kita tak membaca Al-Quran, kita akan membaca Al-Quran. Kalau selain pada bulan Ramadan kita susah nak bangun pagi sebenarnya, kan. Subuh pun subuh gajah kita panggil, kan. Tapi bulan Ramadan ni orang sanggup bangun pukul 4, pukul 5 sebab nak sahur, kan. Kalau bulan Ramadan ni orang nak selain bulan Ramadan kita nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun kadang kita berat, kan. Tapi bulan Ramadan 20 rakaat, 23 rakaat kita sanggup buat. Itu keajaiban yang ada dalam bulan Ramadan. Apabila Suhaimi bertanya tentang trend orang menderma, orang sedekah, orang memberi infak, sumbangan dan sebagainya, itu merupakan suatu bentuk
apabila bi'ah, dalam bahasa Arab kita panggil bi'ah ataupun environment. Apabila kita berada pada satu tempat yang baik, kita automatik kita akan jadi baik. Kalau kita berada di Mekah, di Masjidil Haram, automatik kita rajin iktikaf. Kan, tidur di hotel 5 bintang pun kita rasa teringin juga nak pergi ke Masjidil Haram umpamanya. Itu bi'ah, suasana ketika itu baik. Maka Ramadan inilah merupakan satu bi'ah, environment. Bila masuk je Ramadan, orang akan banyak melakukan amal ibadat. Persoalan tentang sekiranya dia memberi derma itu atas nak tunjuk sana, nak tunjuk sini, saya sebutkan begini sajalah. Derma ini kita boleh bahagikan kepada dua sumbangan ni. Kalau sumbangan ini adalah merupakan hak syarikat, hak Baitul Mal umpamanya, hak kerajaan umpamanya, maka tak menjadi kesalahan kalau dia nak iklankan sumbangan dia. Macam contoh Pusat Pungutan Zakat, bagi contoh Baitul Mal, dia memberi sumbangan kepada B40, Asnaf dan sebagainya, tak salahlah panggil media, sebab itu hak orang awam, hak rakyat kan. Jadi dia tak afdal pula kalau kita nak senyap-senyapnya, masyarakat pun tak tahu. Itu menimbulkan fitnah pula. Itu orang kata ni zakat ni time nak minta duit cepat dia iklan kan, time nak sedekah ni lambat. Kita timbul fitnah tu. Jadi sebab tu kita kena iklan. Sedekah kita kena isytiharkan. Itu kalau harta itu harta Baitul Mal, harta company ataupun harta milik kerajaan, harta orang ramai. Tapi kalau sedekah, harta tu milik saya, milik Suhaimi kan. Jadi seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tak sedar, tak tahu. Itu yang lebih baik. Kalau harta itu harta milik kita. Jadi kita tuntut mereka bulan Ramadan ini untuk sumbang, untuk sedekah. Tapi kalau harta kita sendiri itu, kita sedekah secara yang orang tak tahulah. Itu lebih afdal. Saya cuba bawa perbincangan kita dalam pertengahan ini untuk lebih santai lah sebenarnya Ustaz ya. Sebab saya tertarik dengan satu muat naik di laman Facebook, di laman IG hari ini. Katanya di sini, antara golongan yang menjadi sasaran sindiran di bulan Ramadan, jemaah yang datang masjid hanya ketika tarawih dan bulan puasa sahaja. Kemudian katanya lagi, wanita free hair yang sekarang ni bulan Ramadan mula mengenakan tudung. Jadi orang yang berpuasa tapi tidak solat, itu mereka yang terus disindir, kau puasa tapi tak solat. Dan golongan yang keempat, orang yang mula buat baik sebelum Ramadan kerana terkesan dengan suasana Ramadan atau orang sekeliling. Jadi perkara-perkara ini masih lagi berlegar. Pemikiran, adat kita untuk beribadat itu turut disindir. Ia berlaku dalam bulan Ramadan itu sendiri. Sedangkan seperti Ustaz sebut tadi, persekitaran ini mampu mengubah seseorang individu itu ke jalan yang lebih baik. Soal pendidikan, Islam itu sendiri mudah ya. Jadi hal-hal ini berlaku di kalangan umat Islam hari ini. Jadi bagaimana pendekatan terbaik JAKIM untuk memandulah umat Islam yang dalam keadaan pandemik sekarang, banyak cabarannya, perkara-perkara sensitivitinya. Jadi perkara ini remeh, tapi kita memerlukan satu pemanduan daripada JAKIM untuk memperbetulkan tanggapan-tanggapan seumpama ini. Saya kurang bersetuju dengan sikap kalau begitu yang disebut oleh Suhaimi tadilah, kita mengambil peluang untuk meremeh-remehkan usaha pihak lain untuk membuat perkara-perkara kebaikan, datang solat berjemaah ketika hanya bulan Ramadan, menutup aurat ketika hanya bulan Ramadan, bersedekah hanya bulan Ramadan, membaca Al-Quran ketika hanya bulan Ramadan. Tapi benda itu sering berlaku di kalangan AJK, Masjid Surau, di kalangan para asatizah ketika menyampaikan kuliah, ceramah mereka dan sebagainya. Kalau dari segi uslub dakwahnya kurang tepatlah bila kita nak mengajak orang membuat satu benda yang baik, kita seperti melekehkan mereka, memperli mereka, menghina mereka dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita bimbang orang yang cuba nak jadi baik walaupun dalam bulan Ramadan, kalau dia ikhlas, mungkin dia lebih baik daripada kita ahli jawatankuasa surau, ustaz dan sebagainya yang kadang-kadang kita berdakwah, berceramah itu sebab atas nama jawatan kita sebagai pegawai hal ehwal Islam contohnya kan, ataupun kita bercakap, berceramah benda yang baik itu atas sebab kapasiti kita sebagai imam, sebagai AJK masjid, sebagai penceramah popular. Kalau kita tidak penceramah popular, kalau kita tidak AJK masjid, kemungkinan kita pun mungkin jadi orang yang malas nak pergi jemaah di masjid di surau. Jadi dengan sebab itu Islam melarang untuk kita
mempersenda mereka yang cuba ataupun berusaha untuk membuat kebaikan dan kebajikan pada masa-masa yang tertentu. Sebab kenapa Islam larang? Sebab kalau dia boleh menjauhkan masyarakat yang nak pada benda baik tu, dia semakin jauh. Sebagai contoh, dia nak pergi sembahyang berjemaah bulan Ramadan kan, dia memang dia automatik nak pergi. Bila masuk bulan Ramadan tu, dia automatik takwa tu dia lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Tapi ketika dia nak melangkah keluar daripada rumah, dia teringat, kalau aku pergi sampai ke masjid kan, kawan-kawan aku sindir ni, imam masjid mesti confirm, bulan lain tak nampak, bulan ni penuh, nak sampai nak reban masjid surau. Kan, jadi dia pun terfikir, tak jadi balik. Kan dia sudah menutup ruang masyarakat umat Islam nak pergi buat kebaikan, nak pergi buat tu. Dalam soal dia bulan-bulan tertentu dia beribadah itu, kita berdoa sebab hidayah ini milik Allah. Hidayah ini milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad pun ketika mana bapa saudara dia meninggal pun dia kecewa, dia sedih pasal bapa saudara dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Jadi Allah Taala turunkan ayat ini, dia mendidik Rasulullah SAW bahawa hidayah ini adalah milik Allah. Kamu tak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu suka, kamu kasih, kamu sayang kan. Jadi begitulah juga kita kalau tanggungjawab sebagai pendakwah lah, kami golongan-golongan agamawan apa yang mentadbir agama di negeri ataupun persekutuan ini, pendekatan yang kita ambil adalah kita menyantuni semua pihak. Kan, membawa Islam tu membawa nilai rahmah kepada semua pihak. Siapa yang nak buat benda baik, kita tak persoalkan hati dia, kamu ni ikhlas ke tak ikhlas. Kalau tak ikhlas tak payahlah. Kita tak mempersoalkan apa yang ada di hati. Kalau yang terzahir itu benda yang baik, so kita akan menyokong dia. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat sekali lagi untuk pusingan ke akhir. Lepas ini kita nak melihat apakah agaknya aktiviti program JAKIM untuk Ramadan kali ini. Jadi semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, 10 minit terakhir untuk ruang bicara pada malam ini. Kita masih lagi bersama Ustaz Zakaria Osman, Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan tahniah juga sebenarnya sebab hari ini telah pun berlangsung pelancaran Kembara Al-Amin untuk Ramadan kali ini. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang program ini. Kembara Al-Amin ini dia kesinambungan program berbentuk digital dalam media sosial lah. Dia apabila pandemik yang tahun 2020, kita tak boleh nak buat program secara fizikal, program ceramah masjid, surau, program turun padang, seminar, bengkel dan sebagainya, susah kan. Jadi kita menggunakan medium media sosial sepenuhnya. Jadi kita perkenalkan pada tahun sudah, dan kita dapat feedback yang sangat baik. 45 hari kita buat secara tanpa henti pada tahun sudah, dan kita mendapat maklum balas yang baik dan daripada netizen khususnya. Jadi tahun ini kita sempena dengan Ramadan, kita guna pendekatan yang sama, kita guna branding yang sama, iaitu Kembara Al-Amin, tapi kita tambah Ramadan lah sebab sempena dengan Ramadan. Jadi program Kembara Al-Amin Ramadan ni dia ada 13 segmen. Jadi dalam segmen tu setiap hari kita akan mengajak masyarakat supaya bersama dengan JAKIM kita mengimarahkan bulan Ramadan melalui media sosial. Sebab sekarang ni media sosial dekat dengan semua orang. Semua masyarakat kan ada di media sosial, dia akan. So kita gunakan platform media sosial ni, kita sejak daripada awal pagi sahur bangun tu kita dah mulakan dengan segmen feel good sahur kan. So kita pasang zikir, menajak, kita bagi alunan-alunan ayat suci Al-Quran. Jadi ibu-ibu yang bangun ketika nak sahur sambil masak tu, dia ikut Facebook JAKIM ni, dia akan ditemani oleh suara-suara merdu asatizah kita dalam feel good sahur. Kemudian sebelum nak masuk subuh tu, kita ada Hard Talk Ramadan. Kita tampilkan asatizah yang terkenal di tanah air kita ni, dia memberi tazkirah ringkas 10-15 minit sebelum masuk subuh.
selepas waktu subuh kita siarkan doa apa hari ini. Kita setiap hari kita tampilkan doa-doa pilihan yang maksur, Al-Quran dan juga hadis. Kita pandukan masyarakat, okey, sama-sama kita baca doa ini. Dan di siang hari itu kita ada pelbagai program seperti Tanya Jakim Ramadan. So kita nak pandu masyarakat tentang fake Ramadan. Biasa bila masuk Ramadan ni orang akan tanya kuat hidung batal ke tak batal kan, kuat telinga batal tak batal, macam mana vaksin, suntik vaksin macam mana, buat swab test macam mana kan. So masyarakat nak tahu benda tu, walaupun kita dah tahun sudah pun dah ada dah hukum tu, tapi bila masuk Ramadan dia biasalah manusia dia berulang. So kita sediakan segmen Tanya Jakim. So Tanya Jakim ni dia akan memandu masyarakat. So kita ada 13 segmen semuanya. Dan kalau kita ikuti segmen di 13 ni, dia sebab tu kita panggil kembara. So maksudnya Al-Amin tu adalah Rasulullah lah. So kembara Al-Amin ini ialah bagaimana kita mengembara dalam segmen-segmen ini, akhirnya kita mengenali Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam bulan Ramadan itu. Itu maksud dia. Cantik. Dan saya melihat dia juga seperti feel good sahur, seolah-olah itu antara tarikan kepada golongan muda. Jadi ia meliputi semua. Dan malah tadi kalau kita kongsikan solat tarawih tadi juga sebahagian daripada program di dalam kembara Al-Amin, gerbang Ramadan anda yang dibawakan oleh JAKIM sendiri dengan pusat penguturan zakat. Jadi Syabas dan Tahniah, kalau inilah sebagai satu pendekatan yang mendekati golongan muda itu sendiri. Jadi dalam hal mendekati golongan muda, saya nak sentuh sikit tentang pembayaran zakat fitrah juga, untuk kita melihat ini antara satu kewajipan. Jadi untuk kali ini bagaimana pendekatan yang diambil oleh pihak JAKIM dalam mewawarkan tentang pembayaran zakat dan juga tentang aktiviti-aktiviti lain di bawah JAKIM sendiri. Zakat fitrah diuruskan oleh pihak mengurus zakat di negeri masing-masing lah. Kalau macam kita di wilayah Persekutuan ini, dia diurus oleh Pusat Penguturan Zakat PPZ Mawib. Dalam tempoh pandemik ini juga kita turut menyediakan garis panduan ataupun SOP pengurusan zakat. Apa yang kita tetapkan adalah untuk kalau yang tahun sudah kita tetapkan bayar zakat ini kita galakkan secara dalam talian. Kita galakkan dalam talian, tetapi kita membuat pertimbangan juga sebab tidak semua kawasan tu dia ada aplikasi dalam talian, dan juga tidak semua masyarakat memiliki teknologi. Ada kawasan-kawasan yang tidak ada liputan dan sebagainya. Jadi kita benarkan mereka untuk tahun ini mereka boleh bayar sama ada secara fizikal, secara berhadapan dengan petugas amil, ataupun kita galakkan mereka supaya membayar secara dalam talian. Itu lebih mudah. Tapi saya agak konservatif. Saya lebih suka berhadapan dengan berjumpa dengan amil. Lebih puas hati. Sentimental value tu lebih puas hati dengan akadnya. Ada yang lebih konservatif ni bawa beras. Baik, Ustaz. Maju raya ke? Raya beberapa tahun yang lalu. Untuk tahun ni dah tempah dah? Tahun ni saya belum buat persiapan untuk Aidilfitri. Hari ni kita baru masuk malam kedua Ramadan, tapi di luar sana seolah kita dah menyambut Aidilfitri. Jadi pesanan Ustaz sendirilah, sebenarnya kita lebih mengejar apa yang ada pada Ramadan itu sendiri, daripada kita boleh meraihkan sebenarnya, tapi jauh lagi untuk Aidilfitri. Namun lagu-lagu raya di Shopee Mall dah pun dah pasang dah ada. Semangat betul nak raya. Yalah, mungkin tahun sudah tak boleh raya sangat kan, jadi tahun ni dekat nak raya tu dia buang tembiak orang panggil. Tahun ini pun kita tetap raya. 1 Syawal tu tetap kita akan sambut raya. Cumanya untuk rentas negeri itu kita tunggulah pengumuman daripada pihak kerajaan. Kita doa, sama-sama doa supaya kerajaan dapat memberi kelonggaran untuk kita balik raya ke kampung dan sebagainya. Tapi itu bergantung kepada kes yang berlaku, yang positif lah, meningkat atau bagaimana kan. Jadi kita doakan, kita sama-sama jaga SOP, jaga peraturan garis panduan dan sebagainya yang ditetapkan ini, supaya kita dapat landaikan kita punya kes itu. Dan seandainya pihak KKM memberi ulasan ataupun membuat analisis tentang
ke arah yang baik, maka mungkin kerajaan akan benarkan kita merentas negeri. Kalau tidak, kita raya di tempat kita masing-masing lah. Betul. Dalam sekarang ni kita dalam daerah, okey, boleh rentas kan. So mungkin saya boleh pergi rumah Cik Suhaimi, Cik Suhaimi datang rumah. Tak jauh rumah kita pun, tak jauh. Tapi itulah dalam jumlah-jumlah yang akan diumumkan kelak lah, macam mana kita tunggu dan kita lihat. Berbalik kepada semangat lebih kita nak sambut Aidilfitri ni, sebaiknya kita nasihatkan kepada masyarakat umat Islam supaya kita memberi tumpuan kepada bulan Ramadan dulu, sebab kita baru saja masuk Ramadan dan kita baru je start, dan kita pun sebelum Ramadan kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban wa balighna Ramadan kan? Kita pada Ramadan. Kita nak sampaikan Ramadan tu, kita doa untuk sampai Ramadan, kita tak doa untuk Aidilfitri tu bukan bermaksud kita tak nak sampai, maksudnya kesungguhan kita, kecintaan kita tu adalah seharusnya kita tumpahkan, kita tumpukan kepada Ramadan. Aidilfitri itu bila sampai masa nanti, ya kita raikan, dan memang syariat membenarkan kita meraihkan Ramadan, tapi pada kadar yang digariskan panduan syarak. Okey, apapun terima kasih. Jadi sebenarnya seronok ya bila selalu jadi moderator, tapi hari ni jadi tamu. Ada tanda-tanda yang Ustaz sendiri dah tahu. Bila saya letak pen, kita dah habis sempat tengok jam. Jadi nasib baiklah Ustaz sendiri tak mengajukan soalan, tapi insya-Allah saya menantikan juga Ustaz untuk menjemput saya ke forum sebagai perdana. Sebagai forum perdana. Okey, apapun terima kasih Ustaz kerana bersama kami. Kita pastinya dalam madrasah Ramadan itu harus kita teruskanlah amal ibadah kita seperti mana yang disebut Ustaz tadi. Kalau kita nak bersedekah menderma tu boleh ya, tapi untuk hal-hal pribadi tak perlulah kita terlalu menguawakan. Jadi apapun terima kasih Ustaz. Jangan pernah serik bersama kami, tak sempat berbuka puasa bersama keluarga tadi, terus ke sini. Jadi apapun insya-Allah kita jumpa lagi esok dalam ruang bicara. Insya-Allah dengan itu assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.